Okey, soalan sambungan Venturi tube is attached to the three glasses tube A, B, C. Okey, ini adalah daripada prinsip Bernoullis. Okey, kita nak menentukan aras ketinggian. Bukan kita nak menentukan, kita diberikan aras ketinggian air di dalam Venturi tube dan diminta untuk menentukan speed of air dan juga pressure. Okey, menurut prinsip Bernoulli, okey, when the velocity of fluid increase, the pressure will be decrease. Okey, so berdasarkan prinsip Bernoulli, pada bahagian B, ingat kawasan yang sempit, velocity di kawasan tersebut adalah paling laju. Okey, kawasan yang sempit, laju fluid di situ paling tinggi. So bila kita tulis VB bermaksud velocity on B, okey, at B adalah fastest, dan itu juga membawa maksud pressure at B, PB, going to be the lowest. Okay, sebab itu aras air dia paling tinggi kerana tekanannya paling rendah, dia tolak sikit saja. Okay, so jawapannya adalah B. Okay, nombor seterusnya, nombor 16 ke? Okay, mercury barometer. So kita akan menentukan nilai atmospheric pressure berdasarkan ketinggian H. Okay, mercury barometer biasanya tinggi yang dilabel H adalah 76 cm. Dan 76 cm tu di-establish sebagai PATM, atmospheric pressure, which is 76 cm mercury. Sebab ketinggian tu adalah ketinggian mercury. So inilah datangnya origin of the 76 cm mercury as the atmospheric pressure. So tinggi H ni akan berkurang bila akan jadi lebih rendah dari 76 bila kita exposekan ke mana? Adakah kita lifted up dia sedikit ataupun kita condongkannya sedikit ataupun kita tambah lebih banyak merkuri? Ketiga-tiga ni tak akan menghasilkan sebarang perubahan pada H kecuali kita bawa dia ke kawasan top of the mountain. Kenapa? Di top of the mountain, pada altitude yang lebih tinggi, high altitude, okay, there will be a low atmospheric pressure. Kawasan yang tinggi, tekanan atmosferanya rendah. Jadi aras turus merkuri H akan menjadi kurang dari 76. Okay, next. Soalan 17. Okay, kita tengok aras air yang pertama pada ketinggian pertama. Okay, jatuh pada tempat ini. Okay, kita boleh labelkan kedalaman untuk lubang yang pertama. Okay, H yang pertama menyebabkan air terpancut dekat saja. Okay, lubang yang kedua, kedalaman kedua lebih dalam. Tengok lebih dalam lagi kawasan tersebut, maka pancutan air lebih jauh, pressure-nya lebih tinggi. Okay, bagaimana dengan lubang yang ketiga? Tengok lubang yang ketiga. Lubang ketiga jauh lebih dalam, paling dalam lah antara yang tiga-tiga tu, paling dalam, maka air terpancut paling jauh, pressure paling tinggi. Okay, relate dengan pressure. So makin dalam sesuatu lubang kedalaman tersebut, the greater the depth, the greater the pressure. Okay, so graf yang paling sesuai untuk menyatakan situasi ini adalah A. Okay, seterusnya, specific heat capacity of water 4200 J kg -1 degree Celsius -1. Okay, tulis balik. Okay, macam mana kita nak define pernyataan ni? Okay, macam mana kita nak define this statement? Okay, kita highlight dulu. 4200 joule. Okay, satu bahagian. Kita highlight 4200 joule. Kedua adalah perkataan kg -1. kg -1. Next adalah degree Celsius -1. Okay, ada 3 bahagian kat sini. Kita bahagi 3 supaya senang kita nak nak explain. 4200 joule apa ni? Ni adalah haba yang diperlukan, heat needed. Okay, kg -1 bermaksud 1 kg.
Degree Celsius negatif 1 bermaksud 1 degree Celsius. So kita gabungkan tiga perkataan ni untuk dapat idea yang jelas bahawa ia adalah haba yang diperlukan untuk 1 kg bahan meningkat suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Kita dapat jawapannya A lah. Okey, perubahan suhu untuk 1 kg air untuk meningkat sebanyak 1 darjah Celsius. Soalan seterusnya masih lagi dalam tajuk haba. Ini adalah cara bagaimana seorang doktor mengambil suhu daripada seorang bayi lah. Okay. The reading of the clinical thermometer is taken after a few minutes. Selepas beberapa minit. Bukan ambil terus. Letak, lepas tu tunggu beberapa minit. To ensure, untuk memastikan. Okay. Kenapa untuk memastikan ni? Ini adalah konsep thermal equilibrium. Okay. Dalam thermal equilibrium ada dua keadaan yang perlu dipatuhi ataupun dua condition. Pertama, apabila satu keadaan tu dipanggil thermal equilibrium, maka kedua-duanya mempunyai same final temperature. Okay, suhu akhir yang sama. Kedua, no net heat flow. 4 perkataan saja. No net heat flow. Okay. Maksudnya haba yang dipindahkan dari termometer ke pesakit dan pesakit ke termometer adalah kosong. Tu jawapannya adalah A. Okey, soalan 20. Calculate the time taken by 800 watt. Okay, 800 watt adalah power P. Immersion heater to change 1 kg. 1 kg adalah mass. 0 degree Celsius ice to water. Okay, so diberi nilai L dekat situ, specific latent heat, dan juga nilai C, specific heat capacity of water. Okay, kita label siap-siap. Ni adalah C untuk air, ni adalah L untuk ice. So kita tengok ada dua value dekat situ. Satu untuk ice, satu untuk water. So kita kena identify dulu apa berlaku kepada states of matter dalam soalan ni. Mula-mula ice pada suhu 0 darjah Celsius. Kita tulis dulu ais 0 darjah Celsius. Okey, daripada ais 0 darjah Celsius ni, adakah terus menjadi water 60? Jawapannya tidak. Ais suhu 0 mesti jadi water suhu 0 dulu. Dia tak boleh lompat terus pergi water suhu 60. Okey, mestilah dia mencair kepada air yang juga suhunya 0 darjah Celsius. Kemudian then only baru jadi water suhu 60. Okay, so kita nyatakan dulu. So daripada sinilah awak boleh work out. Okay, sampai dapat jawapan. So daripada lakaran yang kita buat ni, kita tahu bahawa dari ais suhu 0 kepada water suhu 0, okay, tidak ada perubahan suhu. Maka ini melibatkan specific latent heat. Okay, specific latent heat. Kita label kat sini. Specific latent heat. Okay, itulah gunanya nilai L yang diberi. Okay, ni adalah bahagian pertama. Okay, bahagian pertama. So kita tengok yang kedua, daripada air suhu 0 kepada air suhu 60. Ada perubahan suhu kan? So bila ada perubahan suhu, maka melibatkan specific heat capacity. Okay, itulah nilai C yang telah diberi dalam soalan. Itu guna dia. Okay, so kita nak ambil time, kita labelkan T1 untuk yang pertama dan T2 untuk yang kedua. Nanti bila kita dah dapat T1 dengan T2, kita akan tambahkan kedua-duanya, T1 plus T2, untuk dapatkan jawapan soalan 20 ni. Okey, kira satu-satu, bertenang. Kira satu-satu, kita buat untuk T1 dulu. Okey, so untuk T1, okey, T1, macam mana kita nak dapat time ni? Okay, macam mana kita nak dapat time? Kita tahu bahawa soalan ni gunakan heater. Maka kita akan terus guna PT sama dengan ML. Bukan MC theta, ML. Sebab melibatkan latent heat. So, PT sama dengan ML. Kalau awak tertanya-tanya kenapa dapat PT, okay, asalnya adalah Q equals to ML. Okay, nilai Q di depan ni adalah datang daripada tenaga haba, datang daripada tenaga elektrik yang datang dari heater. So, bila soalan mention heater, maka gantikan Q kepada PT. Dapatlah formula ni. Okay, kita labelkan T1 pada T sebab kita nak cari T1. So T1 sama dengan
ml bahagi dengan P. Okay, next up, kita cuma gantikan saja mass 1. Nilai L dah diberi dalam soalan 3.4 darab 3.4 darab 10 kuasa 4 kuasa 5, sorry. Okey, kemudian bahagi kepada power 800. Okey. Alright, kirakan matematik awak betul-betul, insya-Allah awak akan dapat jawapannya 425 saat untuk T1. Okey, ni baru T1. Cari satu lagi untuk T2. Untuk T2 sama juga, kita masih lagi guna heater kan. So depannya kita akan pakai juga PT. Okey. Asal-asalnya Q sama dengan MC delta theta. Okey, tapi disebabkan oleh haba tersebut datang daripada heater, maka gantikan Q kepada PT. So kita dapat PT sama dengan MC delta theta. Okey, so T tu kita label T2. Untuk cari T2, kita bahagikan MC delta theta kepada P. Okey, ganti nilai. Mass berapa tadi? T2 sama dengan massnya 1 C 4200 untuk air. Perubahan suhu 60 tolak kosong. So 60 bahagi power 800. Okey. So kirakan kita akan dapat jawapan untuk T2 adalah 315 saat. Okey, finally kita tambahkan kedua-duanya. Okey, total time sama dengan T1 plus T2. 425 tambah 315. Dapatlah jawapannya 740 saat. Okey, jawapan untuk 20 adalah C. Baik, soalan 21. Which of the following graph shows the relationship between V and absolute temperature T? V lawan T. Okey, dan constant pressure. Okey, kita tulis ni untuk gas law. Untuk gas law, okey, P, V, T. Apa yang constant? Constant pressure. So kita tutup pressure, kita dapat satu hukum yang dipanggil sebagai Charles law. Okey, Charles law menghubungkan V dengan T. Charles law. Okey, formulanya formula tak payahlah, nanti kita bincang lain. So hubungan V dengan T. Apakah hubungan V dengan T? Okey, apabila temperature meningkat, maka volume juga akan meningkat berkadar langsung. So V directly proportional to T. Pilih saja graf V directly proportional to T. Okey, D jawapannya. Next, 22. Show the graph of cooling curve of naphthalene. Okey, naphthalene cooling graph. Bermaksudnya graf ini suhunya menurun. Okay, at which stage the substance is in solid and liquid simultaneously. Campuran solid dengan liquid dekat mana? So kita cari yang mendatar. Mendatar ni maksudnya solid plus liquid. Dia ada campuran. Okay, kalau nak tahu ni adalah liquid, yang kedua liquid plus solid, dan akhirnya barulah kesemua liquid tersebut bertukar menjadi solid. Okay, jawapannya NO. Okey, menunjukkan satu cermin, image dalam satu cermin. Kita boleh tengok image dia. Okey, ciri image yang kita nampak jelas adalah tegak, dan yang paling penting sekali adalah magnified. Magnified, dibesarkan. So antara tiga cermin berikut, mana satukah yang menghasilkan magnified image? Jawapannya adalah C. Kalau B bukan magnified image, convex mirror menghasilkan diminished image. Okey, untuk A pula, plane mirror menghasilkan same size image. Okey, soalan 24 untuk kemahiran melukis ray diagram. This is a convex mirror ray diagram. Mirror, tolong ingat mirror. So dalam mirror berlakunya pantulan. So nak lukis image macam mana? Ray pertama daripada head of object parallel to the mirror. Okey, sampai kena dekat mirror. Kemudian akan terpantul. Sebabkan ini convex mirror, terpantul ke atas mengikut arah ini. So setinggi mana arah tu bergantung pada titik F.
So kita buat garis putus-putus, imaginary line sampai menyentuh F pakai pembaris. Kemudian menyambungnya dengan solid line di sebelah kiri. Itu adalah ray sebenar. Itu pantulan yang sebenar. Okey. Yang kedua adalah ray diagram daripada head of object dan menggunakan titik C. So garis lurus daripada head of object. Okey, lepas tembus cermin imaginary line. Okey, bintik-bintik pula putus-putus sampai C. Dapatlah cross on the right hand side. Kita dapat cross on the right hand side, which is the position of the image. Nampak persilangan imaginary line di sebelah kanan. Saya buat warna biru. That is our image here. So bandingkan dengan objek, maka kita dapat satu image yang dikecilkan, diminished. Disebabkan persilangan tu adalah dua imaginary line, maka ia adalah virtual. Seterusnya soalan 20 berapa tu? 25. Okey. Okey, light ray travelling from air to water, kita tengok berlakunya refraction. Okey, ada sudut 54 sudut I dan sudut berapa tu? 30 something untuk R. What is speed of air in the water? Okey, merujuk pada formula ni, N sama dengan C bahagi V. Kita boleh cari V. Okey, susun balik menggunakan C bahagi N. Okey, kita tengok cukup tak maklumat. C kita dah ada, nilai C kita dah ada 3/10/8. Tetapi satu lagi nilai yang belum kita ada adalah nilai N. Tidak diberi dalam soalan secara terus. Tapi kita boleh cari nilai N menggunakan formula atau menghubungkaitkan I dengan R dalam Snell's Law. So nilai N boleh dicari terlebih dahulu menggunakan formula sin I bahagi sin R. Okey, Snell's Law. Okey, ganti nilai sin I dengan sin R tu untuk dapatkan jawapan. Sin 54 bahagi dengan sin sin 35. Okey, dapatlah jawapan N dia 1.41. Okey, then only baru kita ganti nilai N ni. Jadi nilai V sama dengan 3/10/8 bahagi dengan 1.41. Dapatlah nilai V ni 2.13 darab 10/8 ms negatif 1. Okey, sampai sini saja video untuk kali ini. Nantikan untuk bahagian kedua. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.